Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada pendengar kisah seram. Kisah ini diceritakan oleh ibu saudara aku adalah kisah sekitar tahun 2002-2024. Suaminya seorang pegawai polis dan kehidupan mereka ketika itu selalu berpindah randah disebabkan belum ada kekosongan di flat polis daerah suaminya bertugas. Sudah beberapa buah rumah tempat mereka menyewa tetapi hanya satu rumah sewa yang ibu saudara aku mengalami pengalaman yang menyeramkan. Pada suatu malam, kebiasaannya suaminya akan pulang jam 12 malam ke atas selepas bertugas. Rumah sewa tersebut adalah sebuah rumah kayu usang, rumah kayu bertangga dan bawah rumah tersebut tempat suaminya memarkir kereta, hanya memiliki 2 bilik tidur sahaja iaitu bilik utama adalah bilik tidur dia dan suami dan 3 anak mereka yang masih kecil dan bilik kedua adalah bilik tidur 2 anak perempuannya. Kebiasaannya, jika suaminya pulang dia akan mendengar bunyi enjin kereta dari dalam rumah dan pintu rumah mereka juga berkunci dari dalam dan sekiranya suaminya sudah sampai beliau akan mengetuk pintu rumah terlebih dahulu sebelum makcik aku membuka kunci dari dalam rumah. Tetapi pada malam itu, dia tidak mendengar bunyi enjin kereta hanya mendengar ketukan pada pintu rumah sahaja. Dia pun hairan kemudian dia memberanikan diri bertanya adakah itu suaminya tapi tiada yang jawab. Ketukan pada pintu rumahnya semakin kuat dan berlanjutan selama 2 hingga 3 minit. Beberapa minit kemudian, barulah dia mendengar bunyi enjin kereta suaminya. Setelah suaminya mengetuk pintu dan menjawab soalannya barulah dia berani untuk membuka pintu rumah mereka. Keesokan harinya dia menceritakan perkata tersebut kepada anaknya yang sulung yang tidur di bilik sebelah. Rupanya anaknya juga mendengar akan ketukan pintu pada malam itu tapi dia tidak menghiraukan bunyi ketukan itu. Kisah kedua, pada satu pagi dia terkejut melihat tudung saji yang ada di meja makan rumahnya berada di bawah kaki kerusi. Pada mulanya dia menganggap itu perbuatan tikus di rumahnya, tapi bila difikir lagi mustahil tikus boleh mengangkat kerusi makan tersebut dan meletakkan tudung saji di bawah kerusi tersebut. Beberapa minggu setelah mengalami kejadian-kejadian aneh itu, dia pun menceritakan kepada jiran-jirannya tentang perkara yang dia alami sepanjang menyewa di rumah sewanya itu. Ketika itu barulah jirannya membuka cerita yang sebenarnya rumah tersebut adalah rumah bekas nenek tua yang pandai mengubat dan minyak-minyak yang digunakan untuk mengubat masih ada tersimpan di dalam rumah dan di bawah rumah sewa itu. Setelah mendengar cerita dari jiran-jirannya, dia pun bergegas pulang dan cepat menyuruh suaminya untuk mencari rumah sewa baharu. Mujur sehari selepas itu suaminya jumpa rumah sewa yang baru, mereka pun segera pinta ke rumah sewa yang baru. Dan aku juga pernah bermimpi, ketika itu aku bermain di kawasan rumah sewa makcik aku itu. Sedang aku berlari-lari aku terjatuh dan lutut aku terluka. Bila aku hendak angkat untuk pulang ke rumah sewa makcik aku itu, aku melihat ada seorang nenek tua yang senyum pada aku dan ada sesuatu yang dia sampaikan pada aku ketika itu tapi aku tidak dapat mengingatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Surah Az-Zariyat 51 ayat 56. Tiada hantu dalam dunia ini yang hanya adalah jin-jin yang menyamar jadi hantu. Mereka lah syaitan menghasut kita melakukan kejahatan dan takut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada jangkitan, tiada kesialan bulan Safar dan tiada gul, hantu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Gul adalah kata plural untuk gilan iaitu sejenis jin dan syaitan. Orang Arab dahulu meyakini bahawa gul di padang pasir akan menjelma kepada orang ramai dengan menyerupai berbagai rupa, sehingga menyesatkan perjalanan manusia dan mendatangkan keburukan kepada mereka. Dalam hadis ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menafikan kewujudan gul, hantu ini. Ada pula di kalangan ulama yang berpandangan, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiada gul, bertujuan membatalkan anggapan orang Arab yang mengatakan makhluk bernama gul, hantu, yang menyesatkan mereka. Sebaliknya yang menyesatkan mereka adalah dari sebab tipu daya jin dan syaitan.
Hal ini dikuatkan dengan hadis lain, maksudnya, tiada gol akan tetapi al-sa'ali. Al-sa'ali ialah para penyihir jin dan syaitan yang melakukan talbis, iaitulah tipu daya dan takhyul dengan menjadikan manusia seperti berada dalam ayalan. Kitab Al-Adab Al-Syariah 3/369, 30.